Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Mariam binti Fauzi, BGN 22021042. Assalamualaikum. Saya Nur Razwani binti Abdul Aziz, BGN 22021046. Hai, Assalamualaikum. Saya Nurfatia Aklima, BGN 2202104778. Saya Syazadi Alia, BGN 2202104443. Bersama saya pada hari ini ingin membahaskan tentang jenayah rasuah. Rasuah merupakan suatu jenayah atau kesalahan undang-undang di mana seseorang mendapatkan kebebasan, kontrak atau keistimewaan dari pihak berkuasa selepas memberikan wang kepada mana-mana pihak. Pemberian rasuah jika tidak dibendung akan mengakibatkan banyak masalah sosial kerana undang-undang tidak akan dipatuhi dengan sepenuhnya. Maka kegiatan jenayah dan tidak keadilan akan berleluasa. Datin Seri Rosmah Mansur dikenakan hukuman penjara 10 tahun bagi setiap pertuduhan dan denda RM970 juta oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur selepas didapati bersalah atas 3 pertuduhan rasuah membabitkan projek solar hybrid di Sarawak bernilai RM1.25 bilion. Rasuah dan penyalahgunaan kuasa dilakukan untuk kepentingan individu akan merosakkan kepercayaan rakyat, melemahkan demokrasi, membantu ekonomi negara, meluaskan perbezaan sosial dalam masyarakat sehingga dapat meruntuhkan sesebuah negara. Rasuah sewajarnya digelar sebagai musuh nombor satu negara. Hal ini demikian kerana rasuah dan anggota masyarakat kelihatan semakin sukar untuk dipisahkan sehingga amalan tidak bermoral ini bukan sahaja berleluasa, malah mula menembusi hampir semua sektor serta setiap aspek kehidupan harian kita. Walaupun pelbagai usaha dilakukan untuk memerangi virus rasuah ini, namun boleh dikatakan wabak ini sudah menjadi endemik, iaitu seolah-olah rakyat sudah tiada pilihan lain selain terpaksa hidup dengannya. Hampir setiap hari ada sahaja kes rasuah yang dilakukan oleh anggota masyarakat membabitkan pelbagai salah laku seperti sogokan, salah guna kuasa dan penyelewengan yang dilaporkan dalam media. Nilai yang terlibat juga cukup besar dan memeranjatkan. Bahkan tidak keterlaluan untuk dikatakan penjenayah ini sedang merompak dan melumpuhkan ekonomi rakyat dan negara. Misalnya, ramai juga yang telah ditangkap oleh pihak berkuasa dan dibawa ke muka pengadilan sekaligus dijatuhkan berbagai hukuman mengikut tahap kesalahan. Namun demikian, bagi mencurah air ke daun keladi, semakin ramai ditangkap, semakin ramai pula kelihatan terus bergulungan dalam wabak rasuah ini. Tangkapan dan hukuman yang dikenakan kelihatan masih gagal untuk menginsafkan anggota masyarakat. Hal ini kerana pembabitan dalam budaya tidak sihat ini terus popular kerana menyediakan pelbagai keuntungan dalam tempoh masa yang pendek kepada pihak tamak dan mementingkan diri. Hakikatnya, sektor ekonomi adalah antara sektor yang menerima kesan langsung akibat amalan rasuah di negara kita. Pelbagai ketirisan, penyelewengan dan salah guna kuasa yang berpunca dari ketamakan harta dan kekayaan menyebabkan ekonomi kita semakin ternak dirompak oleh individu yang ada kepentingan. Pada dasarnya, gejala rasuah yang berterusan berisiko melandaikan lengkuk pertumbuhan ekonomi dengan lebih cepat. Antara sektor yang menyumbang kepada amalan rasuah yang tinggi sehingga boleh menjejaskan ekonomi negara ialah sektor seperti perolehan, penguatkuasaan dan pelesenan. Prinsipnya, jenayah rasuah dan masalah ketirisan bukan sahaja akan menjejaskan pendapatan kerajaan, tetapi turut memberi kesan besar kepada prestasi ekonomi negara secara keseluruhannya. Antara itu, kita tidak boleh berhenti atau berputus asa dalam melaksanakan berbagai usaha dan inisiatif bagi membanteras rasuah di negara kita, merangkumi semua sektor agar ekonomi negara kita tidak dirompak begitu sahaja oleh tangan-tangan gaib, sehingga menjejaskan pertumbuhan ekonomi, pembangunan negara serta kemakmuran rakyat. Gejala rasuah ini telah meninggalkan kesan negatif terhadap individu, masyarakat dan juga negara. Contohnya, seseorang individu itu boleh mencemarkan maruahnya sendiri jika terlibat dengan gejala rasuah.
Gejala ini juga boleh meruntuhkan akhlak seseorang individu. Yang kedua, meninggalkan impak terhadap masyarakat. Hal ini boleh mengakibatkan ketidakadilan terhadap pihak-pihak tertentu. Yang ketiga, meninggalkan kesan negatif kepada negara. Contohnya, pentadbiran sesebuah negara akan menjadi lemah dan terganggu. Ekonomi negara juga akan turut tergugat akibat daripada kes-kes rasuah yang timbul di negara ini. Tidak dinafikan bahawa sifat tamak ialah sesuatu yang ada dalam diri manusia. Malah, perbuatan rasuah ini juga disebut dalam kitab agama penting termasuklah Al-Quran, Bible dan Vedas Hindu. Tiada negara di dalam dunia ini yang bebas dari rasuah menurut Transparency International dan Corporation Perception Index yang digunakan sebagai pembandingan tahap rasuah dalam sektor awam di setiap negara. Terdapat beberapa bentuk rasuah iaitu termasuklah wang, hadiah, bonus, upah, jawatan, diskaun dan perkhidmatan. Antara bentuk-bentuk kesalahan rasuah ialah meminta dan menerima rasuah, menawar dan memberi rasuah, membuat tuntutan palsu, menyalahguna jawatan ataupun kedudukan. Secara amnya, terdapat beberapa jenis rasuah yang sering berlaku. Contohnya, pejabat awam yang mengambil wang terhadap servis yang diberikan, ahli politik yang menyalahgunakan wang rakyat dan ahli perniagaan yang memberi sogokan wang kepada pihak tertentu supaya projeknya berjalan dengan lancar. Rasuah juga boleh berlaku di peringkat pimpinan tertinggi negara seperti Presiden, Perdana Menteri, Menteri dan pegawai tertinggi sehinggalah peringkat terendah. Rasuah bersifat sistematik apabila melibatkan pentadbiran yang lemah dan institusi kerajaan yang tidak dipantau dengan baik. Punca-punca rasuah. Terdapat pelbagai punca-punca rasuah, antaranya ialah kurang didikan agama dan moral. Seperti mana yang kita ketahui, semua agama mendidik kita menjadi seorang yang jujur, amanah dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dalam kehidupan seharian kita. Jika seseorang tidak dapat didikan agama yang secukupnya, mereka akan mudah terpengaruh untuk mengambil rasuah sebagai sumber kewangan yang mudah didapati. Ibu bapa perlu memainkan peranan dalam mendidik anak-anak agar tidak mudah terjerumus dalam tidak melakukan kegiatan yang tidak wajar ini. Selain itu, punca berlaku rasuah yang lain ialah salah ketulusan dalam sistem pentadbiran kerajaan di negara kita ini. Kegiatan rasuah berlaku secara meluas kerana ramai pekerja awam mengambil kesempatan dalam sistem yang tidak begitu tulus seperti aspek pemberian kontrak dan projek untuk membuat keuntungan. Lebih-lebih lagi terhadap sistem pemantauan dalam aktiviti-aktiviti yang berlaku dalam kerajaan tidak begitu berkesan dan lebih ramai lagi yang mengambil rasuah kerana mereka tahu kelemahan sistem pemantauan. Sekiranya tidak mengambil tindakan secepatnya, kegiatan rasuah tidak dapat dihentikan dan akan berleluasa. Langkah-langkah mengatasi rasuah. Pertama, memberi pendidikan kepada masyarakat umum tentang rasuah. Pemberian hadiah atau barang yang bernilai tinggi kepada seseorang yang di luar kemampuannya tetapi mempunyai kelebihan untuk mempunyai hadiah tersebut juga dianggap sebagai rasuah. Budaya ini perlu diingatkan dan dijelaskan kepada setiap anggota masyarakat, khususnya kepada golongan muda. Walaupun berumur setahun jagung, tapi mereka merupakan generasi yang akan mewarisi kepimpinan ini. Amaran rasuah boleh dibanteras dengan pelaksanaan undang-undang dan hukuman yang tegas. Seperti yang anda tahu, negara kita mempunyai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ataupun SPRM yang bertindak sebagai penguatkuasa yang memantau dan bertindak kepada salah laku yang melibatkan rasuah. Kehakiman negara juga perlu memastikan perbicaraan yang melibatkan rasuah dilaksanakan dengan adil dan saksama supaya pelaku rasuah tidak bebas untuk memutar belik kenyataan dan mengubah salah laku mereka. Kaedah lain untuk membendung gejala rasuah ialah dengan memastikan sektor awam beroperasi secara tulus, jujur dan bertanggungjawab dalam sebuah organisasi.
Pengurus memainkan peranan yang besar untuk menguruskan organisasi tersebut dan menjadi contoh kepada pekerja yang lain. Untuk membendung gejala rasuah ialah dengan memastikan sektor awam beroperasi secara tulus, jujur dan bertanggungjawab. Dalam sebuah organisasi, pengurus memainkan peranan yang besar untuk menguruskan organisasi tersebut dan menjadi contoh kepada pekerja yang lain. Begitu juga dengan sektor awam di negara kita, di mana jika pentadbiran negara diuruskan dengan baik dan menyingkirkan mereka yang digelar parasit atau pelaku rasuah, pasti sektor lain akan ikut serta. Amalan rasuah juga boleh diatasi dengan menawarkan gaji yang bertepatan dan bermaruah untuk semua masyarakat. Hal ini demikian kerana jika kita mempunyai sumber kewangan yang cukup untuk menampung kehendak diri dan keluarga, keinginan untuk menerima rasuah pasti dapat dielakkan. Sebagai individu dan keluarga, kita akan merasa gembira kerana keperluan dan kemahuan kita dapat dipenuhi tanpa perlu meminta rasuah dan menerima rasuah. Kesimpulannya, pihak yang bertanggungjawab dan diberi kuasa untuk menangani masalah ini, terutamanya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, perlu mengambil berat dan sentiasa memikirkan inisiatif baru bagi membolehkan mereka sentiasa ke hadapan dalam memastikan jenayah rasuah ini dapat dibendung dengan sebaik mungkin. Maka dengan itu, hukuman ta'zir merupakan antara inisiatif yang boleh diguna pakai. Walaupun hukuman ta'zir memberikan lebih banyak pilihan kepada para hakim dan pemerintah, namun ianya perlu dilaksanakan dengan tulus dan amanah agar ianya tidak mendatangkan mudarat kepada masyarakat.